Cikgu Aini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid cikgu hari ini? Sihat? Alhamdulillah. Cikgu doakan kamu semua sentiasa sihat dan ceria. Selamat datang ke kelas Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar. Bersama saya, Cikgu Aini. Okey, kita masih berada di unit 5 iaitu pengawetan makanan. Pengawetan makanan. Tajuk kita pada hari ini ialah punca makanan rosak. Punca makanan rosak. Sebelum ini kita telah belajar ciri-ciri makanan rosak. Hari ini kita akan belajar punca makanan rosak. Baik, standard kandungan kita pada hari ini ialah 5.0 pengawetan makanan. Pengawetan makanan. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.2 punca makanan rosak. Baik, apa objektif pembelajaran kita untuk hari ini? Pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap murid-murid dapat yang pertama, menyebut maksud kulat. Menyebut maksud kulat. Okey, objektif pembelajaran kita yang kedua, menyebut maksud bakteria. Menyebut maksud bakteria. Baik, tahukah anda makanan dan minuman yang terdedah mudah menjadi rosak? Kalau makanan kita, minuman kita tak tutup, terdedah, mudah rosak. Okey. Punca makanan rosak disebabkan oleh mikroorganisma seperti bakteria dan kulat. Keadaan yang lembab dan panas membantu bakteria dan kulat membiak dengan cepat. Bakteria dan kulat membiak dengan cepat dalam keadaan tertentu. Bakteria dan kulat memerlukan udara, air, nutrien, suhu yang sesuai dan keasidan yang sesuai untuk membiak. Okey, jom kita lihat apa itu mikroorganisma ni. Mikroorganisma ialah kehidupan atau hidupan yang sangat halus. Tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Apa itu mikroorganisma? Mikroorganisma ialah hidupan yang sangat halus. Tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan memerlukan mikroskop untuk melihatnya. Betapa halusnya mikroorganisma ni sehingga kita tak nampak dengan mata kasar dan kita memerlukan mikroskop untuk melihatnya. Okey. Punca makanan rosak kita bahagikan kepada dua. Iaitu pertama berpunca daripada kulat dan yang kedua berpunca daripada bakteria. Okey, kita lihat satu persatu. Apa itu kulat? Siapa tahu apa itu kulat? Ya, kulat yang merosakkan makanan terdiri daripada kumpulan organisma yang pertama, tidak mempunyai klorofil. Yang kedua, bersifat heterotrof. Apa heterotrof ni? Berbelit lidah nak sebut heterotrof kan? Maksudnya, heterotrof ni bermaksud organisma yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan bergantung kepada bahan-bahan organik untuk pemakanan yang kompleks. Okey, yang ketiga, mempunyai kitin pada dinding sel. Kitin, apa itu kitin? Kitin ialah bahan keras yang membentuk cangkerang
pada haiwan atau membentuk dinding sel pada sesetengah kulat. Okey. Di mana tempat kulat hidup? Kulat hidup di dalam tanah, sampah sarap, di atas organisma dan juga pada makanan. Okey, contoh kulat di bawah mikroskop. Yang kita tak nampak, tapi kalau guna mikroskop kita nampak. Ni yang pertama, penicillium. Penicillium. Dah macam sayur kan? Tapi ni adalah kulat, penicillium. Yang kedua, yeast. Ni yeast. Okey, yang ketiga, kulapuk. Tengok. Lembut je nampak, halus je nampak. Ni nama dia kulapuk. Okey, seterusnya mari kita lihat apa itu bakteria. Apa itu bakteria ya? Bakteria ialah mikroorganisma unisel yang mempunyai dinding sel dan boleh hidup sebagai parasit atau saprofit. Apa itu unisel ni? Unisel bermaksud satu sel, merujuk pada organisma. Organisma tu ada satu sel. Okey, yang kedua, parasit. Apa itu parasit? Parasit ialah hidupan yang hidup di permukaan atau di dalam perumah, mendapat keuntungan daripada perumah tetapi memudaratkan perumah tersebut. Dia dahlah duduk dalam perumah tu, dia memudaratkan perumah tu. Okey. Saprofit. Saprofit apa maksud dia? Maksud dia hidupan yang hidup dengan memakan benda-benda yang reput atau busuk. Okey, seterusnya kita lihat apa ciri-ciri bakteria. Tengok ni, gambar-gambar bakteria yang kita tak nampak dengan mata kasar, tapi kalau guna mikroskop kita boleh nampak. Apa ciri-ciri dia? Yang pertama, aktif dengan cepat pada suhu bilik dan kelembapan yang sesuai. Tu ciri-ciri bakteria. Ciri-ciri yang kedua, boleh hidup di udara, boleh hidup di air, boleh hidup di tanah, boleh hidup dalam tumbuhan, dalam haiwan dan boleh hidup dalam manusia. Okey, ciri dia yang ketiga, sesetengah bakteria boleh menyebabkan penyakit. Bahaya. Dia boleh menyebabkan kita kena penyakit. Dan yang keempat, boleh memberi manfaat atau mendatangkan mudarat kepada manusia. Dia ada juga yang boleh bagi manfaat kepada kita dan ada boleh memberi mudarat kepada kita. Baiklah murid-murid, setakat itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini, iaitu dalam tajuk punca makanan rosak. Baiklah murid-murid, jangan lupa ya like, komen, share dan subscribe. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.